Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ham- warahmatullahi wabarakatuh. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Okay, hari ini dalam masa 1 jam insyaAllah kita akan bincangkan hadis ni, yang mana anda dah bincang pada 2 hari lepas hadis ni secara panjang lebar, dan apa ni, dia punya setiap perkataan-perkataan tu. Jadi hari ini insyaAllah, sebab oleh kerana hari tu recording tak menjadi jadi hari ini insyaAllah ana akan terangkan ni dengan, tapi tak ulang apa yang dulu. InsyaAllah ana akan terang dengan dalam masa sejam hadis ini dengan ringkas lah insyaAllah ya. Cuba dengan ringkas. Jadi baik, hadis ini ialah hadis nombor 5 dalam hadis 40 yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi mengumpulkan hadis-hadis ini dengan tujuan yang penting, iaitu dia nak kumpul hadis-hadis yang mana padanya berkisar Islam ini, agama ini berkisar tentang hadis-hadis yang dinyatakan dalam kitab ini, dan dia telah mengumpulkan yang penting-penting di depan, kemudian seterusnya lah. Dan kita dapati yang penting sekali ialah niat. Itu yang mana setiap buku, setiap apa semua mula dengan niat, ataupun setiap amalan mula dengan niat. Dan kitab-kitab pun bermula dengan niat, sebab ulama-ulama suka mengingatkan diri mereka tentang apa, tentang niat itu. Niat dalam apa-apa saja amalan dia nak buat, mula-mula sekali kena betulkan niat. Jadi itu yang disebutkan awal-awal oleh Imam Nawawi dalam kitab ni. Kemudiannya disusuli dengan apa, dengan hadis Sunnah, iaitu hadis Jibril alaihissalam yang panjang tu. Kemudiannya hadis tentang rukun Islam. Kemudiannya hadis tentang hadis Abdullah bin Mas'ud, iaitu hadis mengenai qada dan qadar lah, tentang seseorang itu ditakdirkan dia punya penciptaannya di dalam perut ibunya, kemudiannya dia takdirnya itu dihembuskan ataupun ditulis pada dia untuk dia. Jadi kemudian datang hadis yang ini. Jadi ini menunjukkan bahawa hadis ini penting sangat. Dan hadis ini kita lihat, kalau dia lihat dari segi topik dia dah letak situ, menjauhi bid'ah. Ini kita kata bid'ah ni perkataan yang sangat hangat sekarang ni. Jadi bila bab bid'ah ni kita tahu ada berbeza pendapat antara ustaz-ustaz ke, antara ulama ke, yang tentang inilah, dari segi nak memahaminya macam mana, apakah yang dikirakan sebagai bid'ah atau tidak. Jadi itu sebabnya kita telah mengambil masa untuk menceritakan satu-satu tentang apa yang digunakan, perkataan yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa perlu kita nak lihat secara detail apa yang disebutkan oleh Nabi itu, walaupun dia pendek sebenarnya. Hari itu 1 jam sebenarnya tak habis apa yang diceritakan. Jadi sekarang ni pun 1 jam pun mungkin tak habis juga. Tapi yang pentingnya kita nak ringkas lah. Tapi bila ringkas tu mungkin ada yang mungkin tak faham sangat apa ni. Jadi ala kulli hal kita cubalah dalam masa sejam. Okey, kita sebut dari itu bahawa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa Nabi bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim ada perbezaan sikit dari segi lafaz, tambah dia, iaitu man amila amalan laysa alaihi amruna fawarad. Ada beza sikit, tapi maksudnya sama.
Dari segi, tapi ada perbezaan lah, ada manfaat yang kita boleh ambil daripada situ. Baik, kita terangkan secara ringkas, iaitu hadis yang atas yang mula-mula tu, yang ini, hadis yang ini, kita highlight pula. Okey, dia hadis yang di atas adalah hadis yang berkenaan dengan Nabi cerita orang yang mereka, orang yang mencipta. Itu terjemahan dia, barang siapa yang mencipta. Di bawah tu pula ialah cerita tentang sesiapa yang beramal. Siapa yang beramal. Jadi atas tu cipta, bawah tu amal. Kita boleh bayangkan contohnya macam orang itu dia mencipta kereta, Henry Ford, dia mencipta kereta yang pertama. Kemudiannya orang lain selepas tu, contohnya atau kilang ke apa ke, businessman ke, yang mencipta, dia panggil yang cipta apa, contohnya dia cipta kereta Mercedes, cipta kereta apa, itu semua adalah orang yang ikut amalan yang awal-awal, pencipta awal tu. Pencipta awal adalah Henry Ford, dia yang pertama sekali buat kereta. Lepas tu orang lain ikut. Jadi orang yang lain ikut tu macam mana pula? Jadi Nabi hukumkan dua-dua jenis tu adalah termasuk dalam apa yang Nabi sebut kat sini. Itu hukum ataupun dia punya akibat dia. Iaitu Nabi kata siapa cipta dan siapa amal, dua-dua tertolak dekat sini. Maka adalah tertolak. Dan kita sebut dari segi makna hari itu, kita dah terjemah itu ikut yang macam terjemahan dia ni, kita kata boleh lah. Barang siapa yang mencipta di dalam urusan agama kami ini, di bracket adalah agama. Kita terangkan kenapa agama itu kena ada. Sebab apa? Sebab urusan-urusan yang ada bagi setiap seseorang, termasuk Rasulullah SAW, ada dua jenis secara besar, iaitu satu urusan agama, satu lagi urusan dunia. Ada benda yang dia buat sebagai seorang manusia, ataupun sebagai manusia yang perlu ada kerja dia ke, ada benda urusan-urusan dia lah yang apa dia panggil, yang berbentuk duniawi, dunia. Jadi mungkin urusan dia nak pergi bank, urusan nak keluar duit, urusan nak beli makanan, itu semua dunia. Satu lagi urusan agama. Contohnya perkahwinan tu benda dunia juga, tapi perkahwinan dari mengikut kehendak ataupun yang ditetapkan oleh Islam, itu agama. Kita nak contohnya solat, itu agama. Solat agama. Nak berpuasa agama. Benda-benda yang berkaitan dengan agama lah, yang mana yang dunia lah. Jadi ada dua. Oleh itu yang ini, hadis ini dia berkaitan dengan apa? Jadi dekat sini dia nak tahu sebab apa dalam perkataan itu dia kata afi amrina, dalam urusan kami. Hadza, urusan kami ini. Dan kita dah sebut bahawa urusan kami, urusan Nabi SAW ialah apa? Ialah urusan agama yang dia kaitkan dengan perkara yang disebutkan di sini. Sebab apa? Sebab Nabi dah serahkan urusan dunia pada orang-orang yang pakar dalam bidang dunia. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari yang katanya, iaitu antum a'lamu bi amri dunyakum, engkau lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Engkau lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi dunia kita uruskan ikut expertise. Tapi kalau agama, expert dia siapa? Dia punya authority dia siapa? Allah dan Rasulnya. Jadi itulah yang dimaksudkan dalam ayat ni. Jadi macam tu kita nak faham hadis ini. Jangan kita main ambil semua benda. Jangan ambil semua benda. Jadi kalau kita tak katakan urusan ni sebagai urusan agama saja, termasuklah ia urusan dunia, maka kita tak bolehlah guna komputer, kita tak bolehlah guna kereta, kita tak bolehlah guna handphone, tak bolehlah macam-macam dalam dunia ni, yang mana ia merupakan ciptaan baru yang mana sebelum tu tak ada. Jangan kita kena naik unta lah, kita kena benda-benda yang lama tu. Jadi itu yang kita kena faham. urusan agama. Jadi barang siapa cipta dalam urusan agama ini,
suatu perkara yang bukan daripadanya. Di sini dia kata kat sini bukan daripadanya. Ini penting ni. Ada perkara-perkara yang memang dia daripada agama. Ada daripada agama. Jadi ia tak tertolak. Dia tak tertolak. Jadi kat sini macam mana ni? Macam mana? Macam mana nak faham? Okey, kat sini yang kita dah lihat, yang ini kita nak faham betul-betul. Kita nak faham betul-betul. Kejap lagi kita cerita ni. Yang satu lagi, yang keduanya ialah kalau orang lain yang cipta, dia yang cipta. Hadis bawah tu, man amila amalan, siapa melakukan satu amalan yang tidak ada atasnya urusan atau perintah kami, maka ia tertolak. Ini pula orang yang ngikut orang yang cipta mula-mula tu. Jadi dalam bab agama, kalau ada orang cipta-cipta benda reka-reka dalam agama, maka orang yang mereka tu salah, orang yang ikut orang yang mereka tadi tu pun salah. Dua-dua hadis ini menyatakan begitu. Cuma masalah dia adalah macam mana nak faham, macam mana kita nak lihat, atau nak yalah, yang menjadi polemik, yang menjadi masalah antara ustaz-ustaz, ulama, dia bab ma laisa minhu tadi. Ma laisa minhu, ma laisa minhu tu macam mana maksud dia? Dia maknanya sesuatu yang dicipta yang bukan daripadanya, yang bukan daripada, kita dah sebut agama tadi, maka benda tu yang cipta dan dia bukan daripada agama asalnya. Macam mana nak faham? Jadi kita kena faham apa? Okey, sekarang ni kita nak lihat bila bab agama. Ini kita nak kena faham betul-betul. Bila bab agama, kita ada yang kita disuruh buat, disuruh lakukan, dan ada pula yang kita disudi, dilarang ataupun dicegah. Ada yang kita tak boleh lakukan, jangan buat. Dalam bab mengikut, dalam mengikut, sebenarnya ikut ni secara umum lah. Nak ikut agama tu, kita perlu ikut apa dia, kita perlu ikut apa kat situ. Yang ini kita boleh lihat dalam hadis Nabi SAW yang kita sebut sebelum, dalam kitab yang sama. Kitab yang sama, hadis 28 ni kan. Hadis 28 ni hari tu kita sebut juga. Baik, kita sebut hari tu hadis ini yang mana dinyatakan mereka, sahabat minta wasiat daripada Rasulullah SAW. Lalu Nabi bagi 4 wasiat. Dalam 4 wasiat ni, yang ketiga Nabi sebut, hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku. Ni Nabi sebut di sini sunnahku. Pastinya kita nak faham, sunnahku ni adakah tolak Quran ke, ataupun sunnahku termasuk Al-Quran? Sebenarnya termasuk Al-Quran lah. Sebab apa yang Nabi bawa itu, termasuk juga akhlak dia ke apa semua tu, adalah yang dinyatakan, yang diminta dalam Quran oleh Allah SWT pada Nabi. Nabi yang implementasikan, Nabi yang menghayati Al-Quran itu, maka ia dah terbentuk sebagai sunnah dia. Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang Nabi SAW, sama ada kata-kata dia ke, perbuatan dia ke, takrir dia ke, dia punya sifat ke, apa semua, itu adalah ada kaitan dengan apa yang Allah suruh dalam Quran, ataupun yang terus kepada Nabi SAW dalam bentuk sunnah. Jadi bila kata berpegang pada sunnah, maka dia termasuk Quran juga. Okay? Termasuk Al-Quran. Baik, kemudian dikata dengan sunnah Al-Khulafa Ar-Rashidin Mahdiyin. Ini kalau nak cerita sini, boleh juga nak cerita pada hadis ini sendiri pun, itu pun boleh jugalah. Tapi kita cerita secara ringkas kat sini. Sunnah Khulafa Ar-Rashidin ini maknanya perjalanan ataupun jalan yang diikuti, manhaj yang diikuti oleh Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin siapa? Abu Bakar, Omar, Uthman dan Ali. Dan ada yang menyebutkan Hasan juga masuk, walaupun dia sekejap aja, 6 bulan, kemudian dia turun menyerah kepada, serahkan khilafah kepada Muawiyah. Jadi kat sini empat
Khulafa Rashidin. Mereka tu simbolik kepada apa? Kepada uh, sahabat itu sendiri secara seluruhnya. Mereka semua bergabung, berijtimak, berkumpul di bawah khulafa itu sendiri. Setiap siapa yang jadi khalifah semua berkumpul di belakang mereka. Jadi kita boleh kata mereka itu sunnah khulafa Rashidin ini maknanya sunnah ikutan manhaj sahabat-sahabat itu sendiri. Yang yang memimpinnya adalah inilah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jadi itu yang dimaksudkan. Ini kenapa nak disebutkan sunnah khulafa Rashidin ni? Dia sebab apa? Sebab mereka itulah yang diajak oleh Nabi SAW. Mereka lihat Nabi, belajar daripada kata-kata Nabi, tunjuk ajar Nabi. Malah bukan Nabi saja, Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sebab Quran itu diturunkan menjawab soalan-soalan, menjawab keadaan-keadaan sahabat itu sendiri. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala yang ajar sahabat itu sendiri. Allah yang ajar sahabat itu sendiri. Jadi bila mereka diajar oleh siapa? Allah dan Rasul, dah pastinya mereka itu seperti yang disebutkan sini, Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Al-Mahdiyin maknanya diberi petunjuk, yang bijaksana lagi diberi petunjuk. Jadi Al-Mahdiyin addu alaiha bin nawajiz, kata Nabi, gigitlah ia dengan dengan kemas, dengan gigi geraham, kata dalam perkataan itulah. Addu alaiha bin nawajiz maknanya gigit dengan gigi geraham kamu ni. Gigit, kalau gigi geraham dia kuat, dia kuat. Jadi maknanya inilah kita kena pegang. Kemudian dia baru datang yang keempat. Yang keempat dalam wasiat Nabi, berhati-hatilah kamu pada perkara-perkara baru. Berhati-hatilah kamu dalam perkara-perkara baru. Yang ini kita sebut dah, perkara-perkara baru ni perkataan dia adalah muhdathat. Ni, muhdathat. Asal muhdathat adalah daripada perkataan yang sama digunakan dalam hadis yang pertama tadi, yang nombor 5 tadi. Hadis kita nombor 5, man ahdatha. Itulah dia perkataannya untuk asal perkataan untuk muhdathat. Ahdatha tadi, muhdathat dekat sini. Jadi maknanya benda baru, benda baru. Jadi kat sini Nabi kata apa? Berhati-hatilah kamu daripada perkara-perkara baru. Perkara-perkara baru. Kemudian dia bracketkan kat sini yang bertentangan dengan asas-asas syariat. Okey, yang ini bracket, maknanya itu kefahaman penulis ataupun bukan penulis, penterjemah. Penterjemah, tak apa, kita boleh nak nyatakan macam tu, boleh bertentangan, ataupun yang pentingnya kita kena ada tafsil, kena ada perincian kat sini. Lepas tu Nabi kata apa sini? Hati-hatilah kamu perkara-perkara baru, kerana setiap bid'ah adalah sesat, kata Nabi. Setiap bid'ah adalah sesat. Okey, inilah yang menjadi orang melenting ni. Setiap bid'ah sesat ni macam mana ni? Kan? Okey. Anyway, apa yang kita nak katakan sini sekarang ni, kita nak balik semula kepada hadis tadi. Sebab yang hadis tadi dia kata apa? Dia kata ia mengadakan sesuatu dalam urusan agama yang tak ada padanya, yang tak ada dalam agama, yang tak ada dalam agama. Okey. Okey. Jadi kat sini, okey, kita nak faham bahawa bila dia tak ada dalam agama, okey, dia kata kalau tak ada dalam agama, sekarang kita nak tahu apa yang ada dalam agama. Okey. Tadi hadis tadi, kita ulang balik. Hadis tadi dia kata man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarat. Siapa yang telah mencipta, siapa mencipta sesuatu dalam urusan agama yang tidak ada di dalamnya, tidak ada padanya, tidak ada dalam agama, bukan asalnya daripada agama, fawarat, maka ia tertolak, maka tidak ada dalam agama tu. Yang ini kita nak faham. Baik, kita nak faham yang itu, kita nak kena tahu apakah yang dalam agama. Kita nak tahu apa yang dalam agama. Jadi kita dapati dalam hadis yang ini sendiri, dia dah beritahu dah apa yang dalam agama, iaitu berpegang dengan sunnahku. Ini yang saya nak tuju.
berpendah dan pegang dengan sunnahku, yang termasuk pada dia Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan juga sini sahabat pun ada masuk juga, sunnah Khulafaur Rasyidin. Sebab apa? Sebab ini maknanya kita boleh kata dari segi mereka memahami dan mereka apa jalan yang mereka ikuti dalam memegang agama ini, dalam memahami agama, itu juga adalah panduan bagi kita. Macam itulah kita nak tahu sesuatu itu dalam agama. Okey, balik semula kepada sinilah. Kita balik semula kepada nombor 5 tadi. Baik, Okey, sekarang ni kita nak tahu sesuatu yang bukan daripadanya. Sekarang kita nak tahu apa yang daripadanya, yang kita dah terangkan bahawa daripadanya dia adalah yang dalam Quran dengan sunnah. Baik, yang dalam Quran dan sunnah ni, yang mana kita patut ikut, dalam Quran dan sunnah yang mana kita patut ikut, ada padanya syarat-syarat. Ada padanya syarat-syarat. Sebab bila kita nak ikut sesuatu, nak buat agama, kita nak mengambil sesuatu sebagai agama yang kita amalkan, dia ada syarat-syarat dia. Dia ada syarat-syarat dia, iaitu dia kena ikut 6 perkara. Secara 6 perkara yang mana dalam ia termasuklah semua secara komplit lah, baru kita ni betul-betul ikut apa yang disuruh dalam agama. Yang pertama, yang ni korang boleh tulis, kita yang ni perlu kita ingat. Yang pertama, iaitu sebab. Sebab dalam agama ada banyak benda yang mana dilakukan sesuatu itu, ibadat ke, ataupun sesuatu zikir ke, apa ke, dilakukan atas sebab yang tertentu. Atas sebab yang tertentu. Contoh, bila kita nak tidur, kita baca zikir apa? Baca doa apa ni? Doa apa? Zikir apa? Siapa apa ni? Kita tahu kan doa dia apa kan? Allahumma bismika amutu wa ahya. Kan? Allahumma bismika amutu wa ahya. Itu doa. Dia masa bila dia kata disebabkan apa? Sebab oleh dia nak tidur tu. Sebab dia nak tidur, dia baca tu. Satu lagi contohnya, kita nak solat sunat. Kita nak solat sunat, masa tu baru azan subuh. Jadi kita pun nak solat sunat. Kerana apa? Solat sunat sebelum subuh. Itu kerana apa? Sebab subuh dah masuk dan kita ada fardu subuh, dan sebab itulah kita ada satu sunat yang kita boleh kita boleh ikuti, kita boleh amalkan oleh Nabi SAW, iaitu sebab sunat ini adalah ada fardu subuh, sebelum dia tu ada salat sunat. Contohnya, dan lain-lain lagi lah, banyak lagi sebenarnya. Contohnya sujud syukur. Nama tu pun kita dah tahu dah, sujud yang disebabkan oleh apa? Syukur. Kerana kita bersyukur kepada Allah SWT, maka kita lakukan sujud tu kerana bersyukur, dan lain-lain. Jadi itu adalah apa dipanggil? Sebab. Itu yang pertama. Bila kita nak ikut agama, sebab dia mesti apa yang ditetapkan oleh agama, oleh Al-Quran dan Sunnah. Sebab dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis perbuatan, jenis amalan. Jadi kita nak lakukan satu ibadat, kalau kita nak contohnya lepas tadi sembahyang subuh, kita ada sebab
ada fardu masuk, sebab masuk waktu subuh kita akan solat fardu, dan juga sebab kita solat fardu tu ada satu lagi dia panggil solat sunat, solat sunat fajar yang berlaku sebelum subuh. Tapi kita nak kata tukarlah, saya tak boleh nak buat ni saya nak zikir. Tadi jenis ibadat dia adalah salat, tapi sekarang kita nak tukar kepada zikir atau nak tukarkan kepada selawat. Sebabnya salat fardu subuh, tapi kita nak lakukan benda lain. Tukar apa yang Nabi dah tetapkan tadi dengan jenis ibadat yang lain. Boleh ke tidak? Tak boleh, sebab jenis ibadat yang dinyatakan sebelum fajar disebabkan oleh masuk waktu fajar dan ia sebelum solat fardu fajar, maka kita lakukan solat sunat fajar, bukannya jenis-jenis lain. Bukan jenis lain. Jadi itu jenis. Jadi bila kita nak ikut sunnah, nak ikut apa yang diajar dalam Islam, kita kena pastikan satu, sebabnya adalah yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, jenis dia pun ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Okey. Yang ketiga, perkara yang tiga, iaitu Al-Qadar. Qadar, dalam bahasa Melayu kadar lah, bahasa Arab qadar. Al-Qadar ni maknanya dia punya kadar tu lah. Contohnya, kita nak solat, sebab kita nak solat sunat tadi adalah masuk waktu sebelum selepas waktu subuh dah masuk, sebelum fardu subuh kita akan solat. Jenis apa? Jenis iaitu solat. Jenis ibadat ia adalah solat. Di situ rakaat dia berapa? Rakaat dia adalah dua rakaat. Itu yang dinyatakan dilakukan oleh Nabi SAW, dan Nabi sebut rakaatil fajr. Nabi sebut dua rakaat fajar. Khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi SAW. Lebih baik daripada dunia dan semua lebih baik daripada dunia dan segala yang terkandung dalamnya. Okey. Jadi Nabi sebut 2 rakaat. Kita ubah. Kita nak buat 4. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Kat situ adalah kadar yang ditetapkan oleh Nabi SAW. 2 rakaat. Jadi kat situ kita dah berapa dah? Satu, sebab kena sama, yang seperti yang dinyatakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ialah jenis ibadat, apa dia. Yang ketiga iaitu kadar kadar lah, iaitu kadar macam berapa banyak rakaat contohnya. Perlu kita ikut. Okey. Apa lagi? Satu lagi iaitu kaifiat. Kaifiat ni itu yang keempat. Kaifiat iaitu macam mana nak lakukan sesuatu. Okey, 2 rakaat kita dah nyatakan tadi kenapa kita nak solat, ada sebab dia, kenapa, jenis apa dia adalah solat. Kita ada berapa rakaat, kita ada 2 dah tetapkan. Betul, macam mana nak buat? Okey, macam mana nak buat? Nabi ada bagi tahu tak macam mana. Nabi kata, yang kita tahu daripada hadis-hadis adalah 2 rakaat. Itu 2 rakaat lah, macam biasalah. Salat macam biasalah. Kita ada Fatihah awalnya, kita ada doa iftitah sebelum tu, baca surah, walaupun pendek Nabi baca atau rakaat fajar, memang pendek untuk sunat tu, tapi ada. Dan kemudian Nabi rukuk, bangun i'tidal, kemudian dia sujud, kemudian duduk antara sujud, kemudian tu sujud lagi, kemudian dia bangun, dan dia baca lagi sekali, kemudian dia rukuk. Itu rakaat kedua lah, sampai habis rakaat tu. Itulah cara dia. Ada lain tak? Tambah sana, tambah sini? Tak ada. Itulah cara dia.
Itulah yang kita kena ikut. Ini tak ada kurang, tak ada lebih. Kurang mungkin dari segi, bukan kurang lah, maknanya perbezaan dari segi benda yang boleh kita beza, iaitu memang Nabi baca kadang-kadang, Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun, surah rakaat pertama, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Tapi tak semestinya boleh diubah dengan surah-surah lain dalam bacaan. Kita tahu yang itu, kita tahu jugalah, kan. Jadi cara kaifiat tu sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa lagi? Jadi kita dah ada sebab, kita dah ada jenis, kita dah ada kadar, kita ada kaifiat. Nombor 5. Nombor 5 ialah zaman. Zaman, iaitu waktu. Zaman tu maknanya waktu. Waktu. Contohnya, kita ada ditetapkan oleh agama. Ini agama menetapkan apa? Hari raya. Hari raya Aidilfitri. Masa bila? Masa bila Aidilfitri? Aidilfitri adalah ketika bulan Syawal. Hari pertama bulan Syawal. Macam mana nak tetapkan tu? Ialah dengan lihat anak bulan. Nak lihat anak bulan selepas bulan Ramadan. Kalau nampak anak bulan, maka esoknya itu Syawal. Kalau tak, kita kiralah 30 hari. 30 hari, kemudian dia barulah masuk Syawal. Itu siapa yang bagi tahu? Nabi SAW. Dalam Quran pun ada lah sikit, tapi tentang hilal. Tapi itulah pentingnya yang dinyatakan oleh dalam Al-Quran dan Sunnah. Bila nak buat itu, bila nak ada hari raya tu, bila nak mula Ramadan, ada ditetapkan, iaitu lepas bulan Syaban. Kita lihat anak bulan ada nampak, maka esoknya Ramadan. Kalau tak nampak, maka kita completekan Syaban dengan 30 hari. Esoknya, lusanya barulah jadi 1 Ramadan, barulah boleh berpuasa. Nampak hari dia, waktu dia tu. Waktu dia. Solat pun ada juga, kan. Solat, waktu solat apa? Waktu solat subuh contohnya. Waktu solat subuh adalah, adakah masa dah ada cahaya aja boleh solat? Tak, dia ada satu dipanggil fajar kadhib, fajar yang palsu tu, yang mana dia nampak cahaya di bawah, maknanya ini horizon ataupun ufuk lah. Kita nampak di bawah horizon, maknanya di antara kita nampak langit dengan bumi, kita nampak kat situ. Kemudiannya dia akan ada cahaya mendatar begitu. Cahaya mendatar itu belum fajar lagi. Lepas tu bila masuk cahaya yang ke atas, cahaya yang ke atas, jadi yang itu terbalik. Maaf, terbalik. Cahaya yang ke atas tu, itu yang itu dia panggil fajar kadhib. Yang tu yang nampak sikit tu, nampak itu yang kadhib. Kemudian yang nampak yang macam bawah itu, yang itu yang betul. Itu yang betul, iaitu dia panggil hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu dia. Yang itu dia macam benang, hitam dengan putih kat bawah. Itu. Tapi yang nampak cahaya sikit macam naik ke atas tu. Okey, jadi tadi tak pasti kat mana putus. Tapi saya cerita tadi tentang fajar lah. Fajar, dia ada masa fajar dia yang mana Nabi tetapkan macam mana. Kita nak tengok masa yang mana kita boleh start solat. Dan habis waktu je bila matahari naik. Bila matahari naik, nampak aja matahari saja daripada ni, nampak aja dia punya bahagian atas tu, itu dah tak boleh dah. Tak boleh lah. Kemudian dia waktu solat duha contohnya, masa bila. Jadi semua tu dah ditetapkan oleh Nabi SAW. Jadi masa tak boleh kita ubah. Boleh tak kita masa solat subuh kita nak tambahkan nak tambah sikit lagi lah, sebab waktu sekarang kita contohnya terlalu
Kalau di negeri orang putih contohnya, negeri orang putih kat sana, dia waktu summer, waktu musim panas, dia yang mana dia punya matahari tu keluar dalam pukul 3 pagi, pukul 4 pagi dah keluar. Subuh masa tu. Jadi macam mana? Jadi dia kata sekarang ni menyusahkan orang, jadi kita tambahkan sikit subuh tu sampailah kepada ni dalam sejam 2 lagi. Jadi kalau kita start subuh tu pukul 3, kita tambahkan dia habis patutnya pukul 4, tapi kita tambahkan lagi ikut suka kita kepada pukul 5 atau pukul 6, ikut jam. Bukan ikut yang ditetapkan oleh Nabi SAW dengan cara ni. Nak tentukan masa tu tak boleh, kita tak boleh nak tentu suka hati. Jadi ada berapa tadi dah ada 5 sebab kita ikut yang ditentukan oleh Nabi ataupun agama. Jenis yang ditentukan oleh agama. Ketiga, kadar. Keempat, kaifiat. Kelima, zaman, masa. Yang keenam, yang keenam pula ialah iaitu al-makan. Al-makan bukan makan makanan tu, tapi al-makan maknanya tempat. Contohnya haji. Kalau nak haji, kat mana tempat dia? Kita nak pergi haji, kemudian dia nak tawaf lah apa semua tu. Di mana? Di Mekah. Itu kita tahu dah di Mekah. Dalam Quran ada, dalam sunnah pun ada, perbuatan Nabi disuruh pergi ke mana. Okey, sekarang kita tahu ada di tabung haji, dia ada satu Kaabah kecil, macam untuk training lah, untuk mengajar orang macam mana nak lakukan tawaf. Lama-lama bila contohnya itu yang asalnya sekarang ni untuk training, tapi katakanlah pada satu masa tu nanti di sana tu di Saudi tu sekarang ni pun ada dah mula turun hujan lah, ada turun salji lah, ataupun ada masalah sesuatu yang mana kita semua dah tak boleh pergi haji dah. Untuk 2-3 tahun tak boleh pergi haji. Tutup haji. Jadi boleh ke lepas contohnya fatwa daripada kita bagi fatwa seorang ulama di Malaysia kata baik sekarang haji di sana tak boleh buat, kita tukarkan haji untuk setahun 2 ni, kita tukarkan ke tabung haji yang kat Malaysia ni yang ada Kaabah kecil tu, tukar ke situ. Boleh ke tidak? Tak boleh kan? Itu tempat yang dah ditetapkan oleh Islam. Kita tak boleh alihkan. Kemudiannya satu lagi, kalau kita nak solat, nak dapatkan solat 100,000 kali lebih baik, ataupun ialah banyak kali ganda dia punya gandaannya tu, kat mana kita boleh dapat? Kita dah tahu dah kat mana, kat Mekah, kat Madinah. Itu tempat-tempat yang dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai tempat yang berganda-ganda pahalanya kalau kita solat di sana, di Baitul Maqdis kan. Jadi itu 3 tempat yang dinyatakan. Boleh tak kita tambah tempat lain? Kita kata baik, di sini adalah kubur seorang wali, contohnya kubur seorang wali bagus, jadi kita elok kita solat di sini dapat ganda pahala-pahala. Boleh ke tidak? Tempat. Jadi sekarang ni siapa yang tentukan? Allah ke kita sendiri yang tentukan? Tak boleh lah kalau kita tentukan, sebab itu bukan ketentuan Allah. Authority pada siapa? Pada Allah dan Rasulnya. Jadi 6 perkara tadi kita dah sebut tadi, itu yang maksudnya kalau kita nak ikut Islam, ikut agama, ikut Quran dan Sunnah, kita kena ikut dalam 6 perkara ni semua. Tak boleh kita main-main. Itu dalam menetapkan apa yang ada dalam agama. Okey, itu yang nak tetapkan apa yang ada dalam agama. Macam mana kalau kita nak kata dia bukan dalam agama, apabila dia buat 6 perkara, buat sesuatu yang bercanggah dalam 6 perkara ni, bercanggah dengan agama. Jadi maknanya macam mana?
Kita sekarang tadi macam mana kita nak ikut agama, sekarang kita nak tengok macam mana dia jadi bertentangan dengan agama. Okay. Apa yang bukan daripadanya tadi, apa yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Sekarang ni kita nak tahu apa, macam mana dia jadi bukan daripadanya. Kita kena faham apa yang kita kena ikut dulu, baru kita boleh faham apa yang akan jadi pertentangan. Jadi macam tadi kita pergi kepada contoh-contoh. Sekarang kalau kita nak kita nak atau kita ambil yang ada, yang sedia ada lah, yang sedia ada. Macam tadi kita dah sebut tadi satu, iaitu orang dia buat semayang ke ataupun zikir ke, dia pergi ke kubur wali yang dinyatakan sebagai kubur wali lah, yang mana ada berlaku ni di Yaman. Di Yaman ada berlaku ni, yang mana ada dikatakan ni tempat yang bagus. Lepas tu pelajar-pelajar pun pergi ke sana untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk solat. Lepas tu ada seorang syekh tu, dia pergi ke sana, nampak orang yang buat, dia kata, kenapa buat kat sini? Oh, dia orang kata ada kelebihan kat sini, ada kelebihan kat sini. Lepas tu dia tanya, kelebihan dia macam mana, kamu dapat dari mana-mana? Kan, mana lebih baik, kalau kat sini ke atau kat masjid? Tadi kat kubur, tapi kubur wali, dia katakan kubur wali, lakukan benda tu di sana ke ataupun di masjid? Masjid kita tahu ada kelebihan, maknanya masjid yang mana itu adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita adalah rumah ibadat bagi orang Islam. Kita pergi solat pun, pergi ke masjid pun, itu pun dah berganda, dah 27 kali, 25 kali. Jadi maknanya ibadat yang dilakukan dalam masjid lebih baik daripada ibadat kita lakukan di rumah ataupun di pasar ke. Lepas tu kalau di kubur macam mana? Kalau di kubur, maknanya nak kata ia adalah sama lah dengan benda-benda tempat-tempat lain, tapi takkan sama ia dengan di masjid. Tapi orang pergi ke masjid tu dengan dakwaan bahawa dia adalah baik, lebih baik, maka dia orang pergi kerumun ke situ, pergi ke sana untuk lakukan ibadat dengan dakwaan atau dengan sangkaan bahawa ianya lebih baik. Siapa yang kata ia baik? Itu dia persoalannya. Jadi kalau di situ tak ada daripada Al-Quran dan Sunnah menyatakan ini lebih baik, maka kita ada autoriti tak nak percaya, nak dakwa atau nak sangka bahawa ia lebih baik? Tak ada autoriti. Inilah yang dikatakan sebagai tertolak dekat sini. Tertolak sebab apa? Ianya adalah benda baru yang tak ada dalam agama asalnya. Tak ada dalam agama pada asalnya. Serupa juga dengan yang kita sebut semalam, hari itu, tentang contohnya Maulid Nabi SAW. Okey. Maulid Nabi, umat Islam seluruhnya, kita cakap pasal Nabi SAW, umat Islam seluruhnya mengaku bahawa Nabi adalah ikutan kita, junjungan kita. Itulah yang kita nak sayang pada dia tu, lebih daripada keluarga kita, lebih daripada mak bapak kita. Itu semua orang setuju. Tapi ada yang nak kata, baik, kita sebab kita sayang ini, maka kita pun buatlah satu perayaan. Sedangkan perayaan yang dinyatakan oleh Nabi SAW, Nabi bila nampak orang-orang musyrik tengah merayakan sesuatu hari itu, Nabi nampak, ni Nabi tanya, siapa ni, apa ni? Dia kata, ni hari-hari inilah, hari-hari perayaan mereka. Jadi Nabi kata, Allah gantikan ini dengan 2 hari. Allah telah gantikan dengan 2 hari yang lebih baik, iaitu apa? Aidil Fitri dengan Aidil Adha. Nampak? Dia dah jadi hari perayaan. Dan hari perayaan dalam agama ialah apa? Hari apa? Hari yang mana kita dilarang untuk makan minum. Salah. Kita disuruh, dilarang untuk berpuasa. Dilarang untuk berpuasa. Hari raya kan.
Kalau macam hari lepas puasa nak Ramadan, lepas tu kita raya, kita kena makan. Jangan hari tu kita lebih-lebih lagi hari Aidilfitri tu, sunnah ni adalah sebelum kita pergi sembahyang raya makan dulu. Sebab apa? Nak bezakan hari tu daripada hari Ramadan. Tapi untuk hari raya Aidil Adha, dia sebaliknya pula, iaitu jangan makan dulu sehinggalah sampai kepada semakan dulu sehinggalah sampai kepada apa dipanggil korban, binatang korban yang kita nak korban tu sudah dikorban dan kita nak masak dan kita makan daripada daging korban. Yang itu lain. Jadi ini yang dah ada lah. Itu yang ada, yang Nabi dah tunjuk dan mereka dah amalkan dan mereka telah merayakan. Lepas dalam zaman Nabi, sahabat-sahabat tahu sayang Nabi tak ada rayakan Maulid Nabi. Lepas Nabi wafat, sahabat-sahabat tak ada rayakan Maulid Nabi. Golongan tabi'in yang merupakan pengikut Islam selepas zaman sahabat itu pun tak ada lakukan. Golongan tabi'in. Golongan selepas tu pun tak ada buat juga. Bila dia start buat ni? Bila? Sebenarnya mula Maulid ni adalah di khilafah ataupun pemerintahan Fatimiyin. Fatimiyin ni dia adalah golongan Syiah Rafidah. Dia Syiah, dia dapat kekuasaan untuk pemerintah, kemudiannya dia adakan 5 hari untuk dirayakan. Hari Raya Ali lah, Fatimah, Hasan Hussein, Nabi Muhammad. 5 hari Maulid. 5 hari Maulid sebab mereka pentingkan keluarga Nabi SAW. Bukan kita tak pentingkan, kita sayang juga keluarga Nabi. Nabi suruh sayang, suruh jaga. Tapi dalam masa yang sama, kita tak angkat mereka lebih daripada apa yang sepatutnya. Sekarang mereka angkat terus. Dia orang ni memang satulah bab Syiah ni, dia suka mengada-adakan benda-benda baru. Mereka lah yang adakan benda-benda ni. Kemudiannya bila Fatimiyin, pemerintah Fatimiyin tu jatuh, umat Islam Ahlussunnah ambil balik. Lepas tu tak macam mana, saya tak ingat pemerintah siapa, tapi dia dia hidupkan balik yang di Maulid tadi. Tapi dia ambil satu je, Maulid Nabi SAW. Yang 4 lagi yang lain tu tak ambil. Sebab apa? Mereka tu Syiah. Jadi nampak tak, benda tu adalah ciptaan yang datang selepas zaman Nabi SAW, lepas zaman sahabat, lepas zaman jadi kemudiannya dihidupkan dengan sangkaan kita sayang dan apa semua tu, maka dia nak lakukan. Tapi masalahnya ia dilakukan oleh siapa asalnya, penciptaan itu. Dah masuk dalam hadis ni. Malah bukannya dia tak ada dalam agama kita ni untuk merayakan Maulid, tak ada dalam agama ni. Memang dia adalah dipanggil bid'ah asliyah. Memang asal dia adalah bid'ah. Tak ada dalam agama. Mana dalam agama yang mana dirayakan seseorang punya hari kelahiran? Ada tak? Dalam agama, memang dalam Islam, ada ke tidak? Tak ada langsung. Bukan tak ada orang yang dilahirkan, tapi perayaan tu memang tak ada langsung. Jadi benda tu memang tak ada dalam agama sebenarnya. Jadi ini memang, kalau ikut hadis ini, tertolak terus. Memang tak ada. Tapi ada pula yang orang ada-adakan, tapi dia ada asal. Dia ada asal. Ada asal dia. Jadi ini yang kita kena faham juga, iaitu contohnya kita sebutkan hari itu pasal doa berjemaah contohnya. Ataupun kita boleh sebut yang lain lah. Kita boleh sebut yang lain. Contohnya kita ambil solat sunat sebelum subuh, sebelum zuhur, selepas asar. Ini orang tak pernah buat selepas asar, sebelum asar dan lain-lain lah. Sunat lah, solat sunat.
Ni orang tak pernah buat lagi, tapi kita nak bagi contoh berbeza sikit. Iaitu contoh ni adalah, kita ada orang dia kata solat jemaah ni adalah bagus. Secara umumnya Nabi bagi galakkan solat di masjid secara jemaah 27 kali lebih daripada solat sendirian. Jadi kat situ jemaah bagus. Apa kata daripada kita datang hanya solat jemaah untuk solat fardu je, kita buat solat sunat sebelum dan selepas tu dalam jemaah? Apa kata? Jadi kita tanya dia, kenapa pula kamu cadang macam tu? Dia kata, kan Nabi Nabi galakkan kita untuk solat jemaah. Jadi macam mana kita nak tolak? Tolak ke atau tak? Boleh terima ke tidak? Ini benda yang belum berlaku lagi. Jadi kita kata, mana boleh? Senanglah bagi kita. Sebab apa? Benda belum berlaku. Benda belum berlaku. Tapi banyak yang ada sekarang yang dah berlaku dah. Orang dah buat benda baru-baru ni. Tapi sebab kita dah biasa. Jadi bila orang kata, jangan buat ni, Nabi tak pernah ajar macam ni, kan? Yang ini benda baru. Apa jawapan mereka? Kamu ni tak suka orang beribadat, kamu ni tak suka orang berselawat, kamu ni apa? Sebab apa? Sebab dia tak faham sebenarnya orang biasa buat ke tak biasa buat ke, sama saja hukum dia kalau dia tak ada asas dari Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya asal yang mana? Yang 6 kita sebut tadi. Ada tak Nabi nyatakan salat subuh, sunat subuh tu dilakukan dalam jemaah? Apa 6 yang kita sebut tadi? Satu, kita kata dia kena ikut sebab. Sebab memang ada lah. Solat subuh, sunat subuh tu ada sebab dia. Itu masuk waktu subuh sebelum sembahyang fardu. Jenis apa dia? Jenis dia solat, betul lah. Kadar dia apa? 2 rakaat, okey lah, no problem. Kaifiat dia kita lakukan macam solat sunat macam biasa, iaitu 2 rakaat dengan diri mula dengan takbir dan sampailah ke habis ke salam. Sama juga kaifiat. Zaman masa dia ialah masa yang ditentukan tu, iaitu sebelum kita solat subuh. Tempat itu tak ada kaitan lah. Mungkin di masjid ataupun di rumah kan. Tapi kalau di masjid lebih afdal, kita dah tahu dah. Okey. Tapi dalam mana-mana tu ada tak salah satunya itu kaifiat. Kaifiat tu ada tak dalam kaifiat tu Nabi nyatakan solat jemaah lah, yang solat sunat tu sebelum dan selepas untuk solat fardu, solat jemaah. Tak ada. Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh, sahabat tak pernah buat, sahabat pun tak pernah kata Nabi suruh, ataupun sahabat pun tak pernah suruh, dan seterusnya lah. Mana tak ada solat jemaah, solat sunat tu, solat sunat rawatib tu. Jadi kalau orang nyatakan, cadangkan, kita senang nak tolak. Sebab apa? Satu, benda ni benda baru ni, kita dah tahu dah, ini macam tak kena je. Tapi tu kalau benda baru lah. Tapi kalau benda yang baru juga benda baru tapi kita dah lama amalkan, masalahnya di sini yang jadi pertaruhan, bukan pertaruhan, nak kata bergaduh antara kita. Yang kita perlu faham bahawa biarlah kita biasa buat ke ataupun tak biasa, belum buat lagi, belum ada orang cipta benda ni ke, dua-dua keadaannya tak boleh kita buat. Sebenarnya tu tak boleh kita lakukan selagi mana yang 6 tadi kita sebut tadi tu tak ada ditentukan oleh Nabi cara tu. Dan biasanya dia orang kata, kenapa kamu tak suka kami buat benda ni, kan? Kenapa kamu kata ni bid'ah? Mana ada Nabi larang untuk lakukan ni? Ni biasa dia orang kata. Ini biasa kata-kata mereka adalah mana ada Nabi larang? Jawapannya apa? Jawapannya hadis ni. Inilah dia larangan Nabi. Barang siapa yang laku satu amalan yang tidak ada di atas perintah kami, maka ia tertolak. Inilah dia larangan dia. Tapi larangan dia berbentuk umum.
berbentuk umum lah, maknanya kuat lah tu. Maknanya jangan kita sewenang-wenang je lah nak buat sesuatu, cipta sesuatu ikut suka hati kita. Kemudian kita kata Nabi tak ada larang. Ni Nabi larang ni, ini dia, ya. Jadi inilah yang kita kena faham betul-betul. Ambil masa pendek saja, sebenarnya banyak lagi kalau nak cerita pasal ini. Ini insyaAllah harapnya cukuplah untuk kita memahami situasi yang kita ada sekarang, yang banyak kita rasa macam kadang-kadang menyampah lah, bergaduh-gaduh apa semua. Tapi kita sendiri kena faham apa yang sepatutnya. Sebagai orang yang belajar ilmu, penuntut ilmu, lagi-lagi kena faham, dan lagi-lagi kita kena cuba nak fahamkan umat Islam, cuba nak fahamkan masyarakat, bukan nak gaduh, nak fahamkan mereka. Sebab ini adalah larangan daripada Nabi. Jangan semena-menanya buat benda baru dalam agama, ya. Jadi itulah rasanya, insyaAllah harapnya ianya bermanfaat. Nanti kita cerita lain lagi lah, insyaAllah. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.